Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memberikan kita peluang menyambung pengajian ataupun kuliah duha yang sepatutnya hari ini kita sambung daripada kitab berkaitan dengan ulama'. Tapi insya-Allah kerana saya pun tak bawa buku tu, dan kita cuba untuk bincang suatu kata-kata yang diungkap oleh seorang hukama berkaitan dengan kehidupan seorang insan, di mana seorang hukama berkata, yastaqbilu ibnu Adam arba'u nuhubat. Dikata anak Adam ini menghadapi 4 perkara yang disentap daripadanya dengan tiba-tiba. Jadi kita ni ada 4 perkara yang direnggut, mana disentap daripada milik kita ataupun daripada diri kita tanpa ada sebarang amaran. Tahu-tahu Allah Ta'ala tarik. Yang pertama, kata hukama ini, yantahibu malakul maut ruhahu. Yang pertama, malikul maut akan menyentap ruhnya tanpa sebarang amaran. Tak ada malaikat datang beritahu, bersiaplah esok nak mati. Tak ada begitu. Kalau ada, senang. Kita boleh guna masa untuk bertaubat, beristighfar, untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Tapi ini tidak didatang dengan segera. Yang kedua, wayantahibu warasatu malahu. Yang kedua ialah waris-warisnya akan menyentap harta miliknya dengan segera. Kita cari lama harta, berpuluh tahun, sampai kadang-kadang berkelahi dengan orang kerana mencari harta. Tapi tiba-tiba waris kita, anak ataupun ahli keluarga, senang-senang je milik dia. Bila kita sudah tercabut ruh. Maknanya dalam sekelip mata dipindahkan harta dengan begitu cepat. Yang ketiga, wayantahibu ad-dudu jismahu. Yang ketiga ialah ulat-ulat akan menyentap jasadnya. Maknanya akan merenggut jasad kita, berebut ulat-ulat. Kita jaga jasad daripada muda sampai tua. Rasa gatal, beli ubat gatal. Rasa sakit, berubat. Ada panau, garu, ubat lagi. Jaganya tubuh. Siap dengan alat makeup. Berhabis beribu-ribu makeup. Tapi datang ulat, menyentap jasad kita secara cepat. Mudah je. Jadi itulah menunjukkan kesia-siaan. Yang keempat, wayantahibu al-khasma'u amalahu. Di mana akan menyentap semua orang-orang yang menuntut daripadanya akan amalannya. Orang yang pernah kita zalimi di dunia, tiba di hari akhirat, dia akan menyentap amal kita. Kita buat amal lama, amal kebaikan. Tiba-tiba dirampas oleh orang yang menuntut di hadapan Allah.
Kerana kita pernah menzalimi dia, kita pernah rampas milik dia, kita pernah berlaku tidak adil, sehingga habis semua amalan saleh. Kalau tak cukup lagi, maka kejahatan orang itu akan ditimpakan kepada kita. Jadi ini 4 perkara yang disebut oleh hukama ini, insya-Allah mudah-mudahan menjadi sedikit perbincangan kepada kita pada pagi ini. Baik, yang pertama kata hukama ini iaitu malikil maut menyentap roh kita. Ini supaya kita menghormati dan memuliakan kehidupan. Kehidupan ini jangan disia-siakan. Sebab dia akan berakhir dengan sangat cepat. Sebab itu Nabi, pagi-pagi Nabi akan bertemu sahabat. Nabi jumpa sahabat lepas salat subuh atau sebagainya. Nabi akan tanya sahabat, kaifa asbahtum? Bagaimana kamu pada pagi ini? Qalu, kata mereka, asbahna mu'minina billah. Kami pagi ini alhamdulillah jadi seorang yang beriman kepada Allah. Maknanya nak cerita Nabi, nak tengok sahabat ni hargai tak kehidupan. Sebab kehidupan kita ni sekali lalu je, one way. Dia tak pulang dah, tak ulang balik, tak ada U-turn dah. Dia pergi terus menerus. Kalau rugi, rugilah. Kalau untung, untunglah. Sempat beramal, sempatlah. Tak sempat, tak sempat. Maknanya kita hargai kehidupan ini yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Lalu Nabi tanya sahabat, kamu pagi ni macam mana? Sahabat kata, beriman, ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, wa ma alamatukum ala imanikum. Apakah alamat kamu di atas iman kamu itu? Yang kamu kata pagi ni berpagi-pagi beriman kepada Allah, apa tandanya? Lalu sahabat berkata, nasbiru alal bala. Kami ni sabar atas segala bala. Ini kehebatan para sahabat. Dan itulah kehebatan orang-orang beriman. Orang beriman ni orang tenang. Datanglah bala pun dia tenang. Datanglah ujian pun dia tenang. Sebab semua, kenapa dia tenang? Dia tenang tu kerana dia buat-buat tenang? Tidak. Dia tenang itu kerana dia berdampingan dengan Allah. Dia berdampingan dengan Allah Ta'ala. Dia penuh yakin Allah tidak mensia-siakan dia. Dia penuh yakin Allah Ta'ala akan bantu dia. Dia penuh yakin Allah Ta'ala akan memberi pertolongan kepada dia. Sebab itu dia tenang. Ini orang beriman. Nasbiru alal bala. Kami sabar atas segala bala. Kenapa? Kami ada Allah. Kita begitulah. Kita ni ada Allah. Maka kita tak boleh rasa keluh kesah. Kita ada Allah. Kena tenang. Allah memerhati. Allah melihat. Wallahu bima ta'maluna muhit, wallahu bima ta'maluna khabir, wallahu bima ta'maluna basir. Semua ayat-ayat yang memotivasikan kita supaya menjadi insan yang dekat dengan Allah. Jadi begitu sahabat Nabi. Mereka berkata, kami sabar atas segala bala. Sebab tu kata Nabi dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, ketika manusia ni dikumpul di padang mahsyar, kemudian ditimbang amalan mereka. Lalu orang-orang yang salat dibalasi mereka dengan amalan salat hingga mereka bergembira. Mereka kata seronok dapat amalan salat, salat mereka pula baik, diterima oleh Allah. Lalu mereka tersenyum pada hari itu kerana gembira dengan balasan salat yang Allah beri kepada mereka. Lalu ditimbang pula amalan orang-orang yang berpuasa. Lalu dibalas dengan amalan puasanya. Tersenyum gembira mereka. Lalu dibalas pula orang-orang yang mati syahid kerana pengorbanan dan jihad mereka. Lalu tersenyum mereka. Tiba-tiba datang satu kumpulan. Allah Ta'ala memberikan mereka balasan atas kesabaran, kesakitan yang mereka lalui dalam dunia dahulu. Di atas balak yang Allah Ta'ala timpa pada mereka, atas kepayahan, atas kesusahan yang Allah Ta'ala timpa pada mereka, mereka sabar. Lalu pada itu Allah Ta'ala balas kesabaran mereka itu. Sampai mana? Sehingga orang-orang yang
mendapat pahala solat tadi cemburu kepada mereka. Sehingga orang-orang yang mendapat pahala puasa cemburu kepada mereka. Sehingga orang-orang yang mati syahid, yang dapat pahala dengan ganjaran syuhada pun masih cemburu kepada mereka kerana besarnya balasan Allah atas kesabaran insan menanggung segala balak daripada Allah. Sebab tu kita ni jangan mengeluh bila dapat balak. Kenapa? Bila kita sabar, dia lebih besar daripada pahala-pahala lain. Dia lebih hebat daripada pahala-pahala yang lain. Allah Ta'ala tahu kita ni solat tak banyak. Dan kalau solat pun tak khusyuk. Allah Ta'ala tahu kita ni puasa sunat tak rajin. Kalau puasa pun sampai kat pukul 9 je. Lepas tu sarapan lah. Jadi Allah Ta'ala tahu. Lalu bagaimana kasih Allah nak memberikan kita pahala yang besar? Lalu Allah Ta'ala sukarkan kita dalam kehidupan. Ada ujian, ada balak. Kita pun sabar. Maka itu peluang melonjak kedudukan kita sebagai orang yang Allah kasihi. Jadi sabar. Jadi balak ni dia tak lama, sekejap je. Setiap Allah Ta'ala datang ujian, tidak lama. Tak lama tu sepanjang mana? Setengah ulama mufassirin, dia berkata, cuba baca Alam Nasrah. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kepayahan, kesenangan. Antara perkataan dengan perkataan fa inna ma'al usri, perkataan usri dengan yusra, ada kalimat lain tak? Tak ada kalimat lain. Fa inna ma'al usri yusra. Secepat itulah balasan Allah. Kebaikan yang Allah beri kepada orang-orang yang sabar. Jadi maknanya kesukaran itu tak lama. Tak lama kesukaran. Allah akan datangkan balasan nikmat atas kesabaran kita kerana sabar atas kesukaran itu. Jadi jangan kita ni bila datang balak, datang ujian, datang kepayahan, kita pun berputus asa, kita pun mengeluh, mengadu sana, mengadu sini. Tak payah. Cukuplah Allah sebagai tempat pengaduan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah bagi aku Allah itu sebagai pelindung, sebagai backup, sebagai wakil, sebagai penolong. Jadi ini kalimat-kalimat hukama ini mendidik kita supaya tenang, sabar dan fokus kepada kehidupan kita ni biar jadi amal ibadah. Sebab tu Allah kadang-kadang lah, memang Allah sengaja tuakan kita. Kan setengah orang dia susah jadi tua ni. Sampai terpaksa panggil konsultan ataupun panggil motivator nak pujuk diri ni kerana nak memasuki gerbang alam tua. Sebenarnya tidak. Tua itu suatu nikmat Allah Ta'ala beri kepada hamba dia. Sebab tu siapa yang hidup sempat tua, syukur banyak-banyak. Kenapa? Kerana tua tu nikmat. Tua tu satu nikmat daripada Allah. Pertama, berpeluang untuk kita melakukan banyak amal. Kalau kita kaki amal, kalau kita ni ahli ibadah, berpeluang tambah lagi. Sebab panjang umur. Dan kalau kita ni ahli maksiat, maka berpeluang bertaubat balik kepada Allah. Jadi panjang usia itu, tua tu satu nikmat. Nikmat dia apa? Apa hikmah tua? Tua ni Allah Ta'ala putuskan hubungan kita dengan dunia. Dunia ni makin terputus daripada orang tua. Dulu masa muda seronok nak makan. Seronok. Segala makanan kita boleh makan. Tapi bila tua banyak tak makanan kita tak boleh makan dah. Banyak makanan tu tak boleh. Kalau makan akan sakit tulang, angin, malam tak boleh nak tidur. Kalau makan ini pula, yang ini pula kembung perut. Jadi banyak makanan kita tak boleh makan. Banyak aktiviti kita tak boleh buat. Dulu kita muda, kita banyak aktiviti. Aktiviti daki gunung lah. Apa lagi, macam-macam lah. Rempit, lepak. Bila kita tua, banyak aktiviti tak boleh buat. Sama ada tak boleh buat tu kerana hilang minat
ataupun tak boleh buat tu kerana faktor fizikal yang tua. Jadi Allah putuskan tu. Dulu kita seronok nak berkawan masa muda. Seronok. Sana ada kawan, sini kawan. Kawan tu ajak minum, hak ni ajak minum, hak tu ajak berjalan. Tua tak seronok dah berkawan. Nak seronok apa dah? Kawan-kawan pun mati belaka dah. Jadi Allah Ta'ala putuskan keliling kita ni kaitan dengan dunia. Supaya apa? Supaya kita punya banyak masa fokus kepada akhirat. Ini tujuan hidup ni. Ini nak menghargai kehidupan. Supaya kita banyak fokus kepada akhirat. Macam kita masuk panggung wayang lah. Dulu-dulu lah. Sekarang kan masuk panggung wayang lagi kot. Kan? Di mana kita masuk panggung wayang. Dalam panggung wayang ni, mana ada panggung wayang terang benderang. Semua panggung wayang gelap. Mula kita masuk tu terang lah kerana nak pilih nombor kursi. Tapi lepas tu bila filem nak mula, tayangan nak bermula, dia padam semua lampu. Gelap. Kenapa padam? Kalau terang begitu tak boleh. Tak nampak. Nampak. Tapi kenapa tak boleh? Dia nak kita fokus. Dia nak kita ni fokus. Jadi kalau wayang tu berlangsung ditayangkan dalam keadaan terang benderang, kita tak fokus. Kita tengok kursi, kita tengok orang, kita tengok kawan hak datang, kita tengok orang lain, kita tengok siling, tengok macam-macam. Jadi bila kita nak tengok cerita, jadi bila dipadam semua, dia fokus pada wayang tadi. Lalu hak patut filem sedih, dia menangis. Patut filem takut, dia menjerit. Maka begitulah keadaan. Allah Ta'ala nak kita fokus akhirat. Maka sangat rugi kalau siapa yang sampai usia tua tapi masih tak fokus kepada akhirat. Itulah kerugian. Sedangkan Allah malaikat akan merenggut nyawa kita bila-bila masa. Jadi kerana itu kita hargai usia tua. Dengan masa yang ada. Fokus pada akhirat. Sebab tu syarak dia larang. Orang tua ni, kalau kita kaji hadis Nabi lah. Kaji hadis Nabi. Orang tua ada uban. Kenapa haram diwarnakan hitam uban? Sama ada uban janggut, sama ada uban kepala, rambut. Kenapa diharamkan kita hitamkan? Kerana dikhawatiri kita lupa kita tua. Bimbang kita duk ingat kita muda. Dan itu merugikan. Kalau kita tua tapi kita masih rasa macam kita muda, itu fikrah rugi. Jadi Islam mengajar kita, kalau tua, kekalkan identiti tua kita. Di samping kita bergaul dengan orang muda. Bergaul. Tapi jangan kita tu perangai macam orang muda, lagak macam orang muda, penampilan macam orang muda, segala-galanya macam orang muda. Tak boleh. Kita ada aktiviti kita sendiri sebagai orang tua, orang muda ada aktiviti dia. Jadi maknanya hargai usia supaya kita dapat penghujung usia di kala tu dalam skop ataupun dalam era tua kita tu menjadi amal ibadah yang baik. Jadi sahabat sabar dengan kehidupan. Wa naskuru 'ala ar-rakha, dan kami sabar atas segala, kami syukur atas segala kebaikan Allah. Kami syukur atas segala kebaikan, kemurahan Allah, nikmat daripada Allah. Kami syukur. Bala sabar, nikmat syukur. Lalu wa narda bil qada, dan kami redha dengan qada Allah Taala. Jadi kita redha dengan qada Allah yang berlaku ke atas kita. Jangan keluh kesah. Kalau dapat nikmat syukur, kalau dapat bala sabar, redha dengan qada Allah. Sebab tu redha berkaitan dengan qada ni ada dua. Pertama, beriman dengan qada. Itu dipanggil mengesahkan rukun, mengesahkan iman. Iaitu beriman dengan qada dan qadar. Makna yakin segala qada dan qadar daripada Allah. Tapi dalam ilmu tasawuf, redha dengan qada. Dia berbeza. Ada orang yakin qada tu daripada Allah, tapi dia tak redha. Tapi ada orang, apa yang kita nak, kita yakin qada dan qadar itu daripada Allah dan kita redha dengannya. Apa saja redha dengan qada Allah. Orang yang tak redha dengan qada Allah, orang tu tak kenal Tuhan dia. Dia belum sampai pada maqam arif billah. Orang yang benar-benar kenal Tuhan dia, dia tak akan redha. Tapi kalau dia kenal, dia akan redha. Automatik dia akan redha. Contoh yang selalu saya buat, contoh orang dengki.
Dengki, kita dengki ke orang lain. Kerana dia dapat harta, dia dapat pangkat, dia selalu berjaya dalam kehidupan dia. Kita pun dengki. Dengki itu sebab apa? Dengki itu tanda kita tak kenal Allah. Dengki itu tanda kita tak kenal Allah. Urusan dengki bukan urusan kita dengan kawan kita tu. Sebenarnya hakikat dia. Betul orang belajar tasawuf, dia kena belajar dan beramal sampai kepada memahami haqaiqul asya. Haqaiqul asya ni maknanya hakikat sesuatu. Selagi kita tak kenal hakikat sesuatu itu, selagi itu tak tepat kita letak perasaan terhadapnya. Tak tepat. Misalnya contohnya, kenapa kita sayang dunia? Sebab kita tak kenal hakikat dunia. Kenapa kita tak gairah pada akhirat? Kerana kita tidak kenal hakikat akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula tu kita tak kenal. Jadi mengenali hakikat itu menjadi salah satu daripada intipati bertasawuf. Mana mengaji tasawuf, belajar tasawuf, biar sampai peringkat mengenal haqaiqul asya. Baru kita akan tepat. Kalau tidak, tak tepat. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini yang Allah sebut. Boleh jadi ada benda yang kamu benci tapi baik untuk kamu. Boleh jadi ada benda yang kamu sayang tapi boleh jadi ada benda yang kamu kasih tapi tidak baik untuk kamu. Kan tak tepat tu. Kita kasih benda yang tak patut kita kasih. Kita benci benda yang tak patut kita benci. Sebab apa? Sebab kita tak kenal hakikat benda tu. Jadi sebab itu orang yang bertasawuf, dia mengaji, dia belajar, dia beramal sampai Allah buka kepadanya mengenali haqaiqul asya. Lalu bila dikenal hakikat suatu, contohnya dengki tadi. Dengki itu urusan kita dengan kawan kita ke? Tidak. Bukan. Sebenarnya urusan kita dengan Allah. Kenapa kita dengki? Maknanya kita tak setuju dengan pengagihan Allah. Kita tak setuju dengan pengagihan Allah. Allah yang beri dia lebih, beri kita kurang. Kenapa kita tak puas hati? Mana tak puas hati dengan qada Allah? Tak puas hati dengan qadar yang ditentukan oleh Allah. Kan qadar tu dah ada. Dia sebanyak mana, kita sebanyak mana, orang ni sebanyak mana, semua dah ada. Yang pertama. Yang kedua, orang yang dengki ni orang jahil. Orang jahat. Sebab apa? Sebab kawan kita dapat tu bukan dia ambil hak kita. Dia tak ambil hak kita. Kita sama-sama bertemu duga. Dia, kita dan 10 orang lain. Kawan kita dapat, kita tak dapat. Dia dapat tu kerana rebut yang kita ke? Tidak. Kita belum sandang pun jawatan tu. Tak dapat pun. Tapi mengapa kita dengki? Dengki tu kerana kita jahil akan hakikat suatu. Kita rasa yang dia dapat tu hak kita. Sedangkan bukan hak kita. Itu hak yang Allah tetapkan untuk dia. 2. Yang ketiga. Orang yang dengki dalam perkara-perkara dunia ni, orang bodoh. Sebab tu kata ahli tasawuf, orang yang dengki dan berebut dalam perkara dunia, yang berduka cita bila hilang dunia, yang sombong bila dapat, orang tu orang gila, kata alim ulama. Orang gila. Kita tengok macam orang hebat. Tapi, kata alim ulama, ahli-ahli tasawuf, orang tu gila. Bila dapat dunia, sombong. Bila terlepas habuan dunia, berduka cita dan bersedih. Ini orang gila ni. Kalau dilihat dari sudut hakikatnya, lihat dari segi kita pandangan awam, taklah gila. Tapi pandangan ahli-ahli rohani, kenapa gila? Baik. Benda yang dia berebut tu apa? Sampai hilang daripada tangan, dia bersedih. Mengeluh. Mengadu sana, mengadu sini. Kan kalau dia dapat, dia sombong. Yang dia mengeluh hilang dan dia sombong bila dapat tu ad-dunya. Dunia tu apa hakikat dia? Ad-dunya jifatun wa talibuha kalbun. Kata penyair Arab dan setengah kata hadis Nabi, setengah kata penyair, kata asar ulama. Baik, dia kata apa? Ad-dunya jifatun. Dunia tu bangkai. Dunia. Dunia hak mana? Dunia yang ketika dia raw. Ketika dia masih bahan mentah. Raw material tu kan benda yang bahan mentah. Masa bahan mentah tu dia bangkai lah. Macam susu getah lah. Susu getah dalam kebun getah tu kan, kita tarik dia keluar susu. Itu raw. Benda yang busuk.
Kan jadi getah kerap kan busuk, macam-macam. Tapi bila kita proses dia jadi tayar, maka okeylah. Begitu juga dunia ni ketika dia mentah tu, dia bangkai. Kecuali kita olah dia, kita proses dia, kita recycle dia ke jadi amal ibadah, itu baru jadi pahala. Tapi cerita tadi ketika dia mentah, dia bahan mentah. Bangkai. Jifah ni bukan setakat bangkai, bangkai yang busuk. Lalu wa talibuha kalbun, orang yang berebut, menuntut, memburunya adalah anjing-anjing dunia. Jadi dunia ni apa? Benda yang tidak ada faedah di sisi Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita bila hilang, kita sedih. Zaman-zaman dulu kau orang buang air besar lah. Yang duduk tepi sungai buang ke sungai. Yang duduk kat darat jauh dengan sungai, yang duduk tepi pantai digali lubang atas pasir, berak dalam lubang. Ada yang kat darat-darat ni dalam semak samun. Tandas mana ada zaman dulu. Semak samun belakang Peredu Palas. Dekat dengan kebun hutan semak pokok seduduk. Yang sungai ni dia akan buat satu jeti ataupun dia buat pelantar supaya dia boleh buang tengah sungai sikit. Lalu dia pun buang. Bila buang jatuh najis dia dalam sungai. Ikan pun berebut. Dalam masa 3 minit hilang habis. Dia pun pergi kat tebing sungai, naik balik kat tebing sungai, termenung. Orang tanya dia, apa Haji? Termenung. Dia kata, sedih saya. Rasa menyesal pula berak tadi. Habisnya dapat ikan semua. Ada tak orang macam tu? Kalau ada, dia siapa tu? Gila. Itu yang ulama kata gila tu. Duduk tepi tebing, termenung. Kerana apa? Sedih. Tarik dia ikan makan semua. Maka begitulah dalam dunia kita. Berebut benda yang tidak ada faedah di sisi Allah. Bukan kau orang gila. Ini sebab itulah kita kena lihat hakikat suatu. Bila kita kenal satu-satu hakikat, kita kena letak tempatnya. Mana benda yang patut kita kasih apa, benda yang patut kita kurang kasih apa, perkara yang patut kita olah jadi amal kebajikan apa. Jadi baru kena. Kalau tidak, tak betul. Betullah kena bertasawuf. Jadi sebab itu yang pertama. Yang ketiga pula, kita berebut ni dalam perkara dunia. Kita sedar ke tidak? Kadang-kadang ada benda dunia Allah sengaja hilang daripada kita. Kita nak sedih apa? Macam buang air tadilah. Allah hilangkan itu kerana jika tak dihilangkan, ia akan mendatangkan mudarat. Macam orang tak buang air tadi. Kalau dia tak berak 3 hari, jadi apa? Tak payah seminggu, 3 hari je. Sakit perut. Masuk hari keempat, dia bercakap depan orang tu, buka mulut, bau tahi tu. Hari keempat. Kenapa? Dia tak berak 4 hari. Kalau 10 hari tak berak, itu memang kena bedah terus dah. Mana Allah Ta'ala buang yang dunia yang ada pada kita kerana Allah tahu dia mendatangkan mudarat. Allah buang yang mudarat. Yang pertama. Yang kedua, kerana Allah nak suruh perut kita kosong supaya dapat kita makan lagi makanan baru yang masuk yang menjadi zat dan kebaikan untuk kita. Jadi Allah tidak hilangkan dunia daripada seorang hamba kecuali Allah ganti dia dengan yang lebih baik dan bermanfaat untuknya. Jadi sebab apa kita sedih? Ini hakikat suatu. Betullah. Kita belajar tasawuf. Selain kita belajar fiqh ke gerakan Islam, kita kena belajar tasawuf. Tasawuf itu akan menjadi sempadan yang memandu kita dalam berpolitik, dalam bernegara, dalam berekonomi, dalam apa saja. Dia akan pandu kita, lorong kita supaya kita tak terbabas. Kalau tidak terbabas, dapat dunia seronok sangat. Hilang dunia bersedih sangat sampai lompat parti cari dunia. Tu melompat parti, tukar parti tu, tukar parti ni, keluar parti tu, masuk parti ni, istihar situ, statement press statement masuk parti ni. Kau panggil gila tu. Mana kita kena letak kita supaya dipandu dengan panduan yang baik, iaitu mengenali suatu, belajar ilmu tasawuf. Baru kita akan tenang. Baru kita akan tenang. Jadi itu dia antara kena perbetulkan perjalanan kita. Jadi tadi kenapa mereka rasa duka cita bila hilang dunia? Kerana mereka tak kenal dunia. Sedangkan Allah Ta'ala hilang tu ada penyakit. Kerana
nak memberi ruang lagi masuknya amalan kebaikan-kebaikan dunia yang lain kepada kita. Jadi sebab itu kita perbetulkan keadaan itu. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi kata berkenaan dengan kehidupan, wa minhu aidan, daripada Nabi SAW juga, Nabi kata man kharaja minaz zullil ma'siyah ila al-'izzi ta'ah aghnahu Allah ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa a'azzahu min ghairi asyirah. Kata Nabi, kehidupan kita ni kita nak betulkan macam mana? Nabi kata barang siapa keluar daripada kehinaan maksiat dan masuk ia ke dalam kemuliaan taat, maka dia akan menjadi kaya tanpa harta, menjadi kuat tanpa tentera, dan dia akan menjadi orang yang mulia tanpa sebarang halangan lagi. Maknanya, kita ni nak jadi orang mulia cara mana? Keluar daripada kehinaan maksiat. Pergi kepada kemuliaan taat. Jadi mana kena tinggal maksiat, lakukan taat, insya-Allah. Walaupun kita tak ada harta, tapi kita semacam orang kaya. Mana? Jiwa tenang. Walaupun tak ada harta, wa aghnahu min ghairi malin. Allah kayakan dia daripada min ghairi malin, dengan ketiadaan harta. Harta tak ada, tapi gaya hidup dia macam orang kaya. Bangun pagi tenang. Kau orang kaya kan kononnya tenanglah orang kaya kan. Dia tak fikir nak bayar yuran anak, dia tak fikir PKP kalau 3 tahun pun tak ada hal bagi dia. Makna dia kaya. Tak habis lagi harta dia. Tenang dia. Maka begitulah orang yang keluar daripada kehinaan maksiat, masuk kepada kemuliaan taat, Allah berikan dia ketenangan. Macam orang kaya dia tenang. Walaupun tak ada harta, tenang. Dia jadi kuat tanpa tentera. Jadi kuat, happy, tak ada apa. Jalan pun tak bimbang dengan keselamatan, tak apa orang nak kata, nak caci, nak maki, dia tak ada had. Walaupun dia tak ada tentera yang kontrol dia, yang jaga dia, yang kawal dia, tapi dia rasa dia kuat. Kenapa? Orang yang pergi pada kemuliaan ta'ah, maka orang yang telah dijamin segala-galanya oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita Islam itulah keutamaan dalam kehidupan. Raikan kehidupan kita ni. Kehidupan ni kita kena rai. Ketika muda, cara muda, ketika tua, rai dia. Kenapa? Itu modal yang paling besar yang Allah beri kepada kita. Yang dulu orang bincang modal insan. Tapi masa itu orang bincang modal insan ialah skill, kemahiran yang kita ada. Tapi sebenarnya modal insan yang terbesar ialah nyawa dia. Kehidupan kita ni. Jadi kita gunakan kehidupan kita untuk taat kepada Allah. Islam itulah segala-galanya. Itu kemuliaan. Mulia kita ni dengan Islam lah. Sebab tu kita bincang pasal politik, bincang pasal ekonomi. Kemuliaan politik itu duduk pada Islam. Kemuliaan ekonomi duduk pada Islam. Kemuliaan bernegara duduk pada Islam. Cuba kita tengok sejarah negara-negara Islam di Nusantara ni. Sebenarnya kita bincang Merdeka lah sikit contohnya. Kita jadi kuat ni kan apa? Sedangkan sebelum Islam datang ke tanah Melayu, bukan tanah Melayu lah, Nusantara ni, negara dunia Nusantara ni dipenuhi oleh kerajaan-kerajaan kafir. Belum pada kita ni kerajaan kafir kan? Kerajaan Funan, kerajaan Kedah Tua tu yang berpusat di Lembah Bujang tu, kerajaan Cihtu, kerajaan Tantan, kerajaan Langkasuka, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit. Itu semua kerajaan kafir tu. Kerajaan Hindu Buddha. Saya sebut tu ikut urutan tahun dia, abad dia. Mana bermula dengan kerajaan Funan. Kerajaan Funan ni pada abad yang kelima lagi, lebih kurang pada tahun berapa ratus hijrah saja. Ya. Kerajaan Funan, kerajaan Kedah Tua, kerajaan Cihtu, kerajaan Tantan, kerajaan Langkasuka, kerajaan Sriwijaya, Majapahit. Ni semua kerajaan kafir. Hebat kerajaan dulu. Besar. Kerajaan Majapahit ni seluas mana kerajaan Majapahit? Ni tanah Melayu, semenanjung kita ni. Ni wilayah jajahan kerajaan Majapahit lah ni. Kerajaan Majapahit sampai seluas semua Sumatera.
dan sebahagian besar daripada seluruh tanah Jawa dan sebahagian besar daripada Irian Jaya. Itu semua kerajaan Majapahit. Besar kerajaan dulu. Tapi runtuh kerajaan Majapahit itu kerana apa? Kerana Islam. Ini sejarah dia. Islam yang meranakkan, kerana bila runtuh kepercayaan Buddha, runtuh kepercayaan Hindu, runtuh kepercayaan animisme sesat, maka Islam ganti, maka runtuh dengan kerajaan-kerajaan sekali. Sebab dia tu kerajaan Hindu-Buddha. Bila Hindu jatuh, Buddha jatuh dengan kerajaan sekali. Naik kerajaan Islam. Ini nak tunjuk bagaimana Islam. Islam itu kekuatan. Jangan kita ingat kita ni kuat dengan benda lain. Tak, kita kuat dengan Islam. Sejarah membuktikan pada kita. Bila naik kerajaan Islam, runtuh kerajaan-kerajaan lain. Seluruh kerajaan lain runtuh. Bermula dengan kerajaan Islam Perlak. Kerajaan Islam Perlak. Lepas Perlak, kerajaan Islam Kedah Tua. Kedah Tua tu berubah jadi kerajaan Islam. Daripada zaman Hindu-Buddha. Sebab tu bila dia jatuh kerajaan Kedah Tua ni, ketika Hindu-Buddha dulu, dibawa patung-patung yang besar dalam Kedah Tua ni, dibawa ke Borobudur. Sebab tu bila Kedah Tua bertukar menjadi kerajaan Islam, kita pergi kat Lembah Bujan tu tak jumpa dah patung-patung besar. Jumpa mangkuk. Itu hak lama-lama dulu kan. Padahal dia pernah menjadi pusat perkembangan Hindu. Buddha. Tapi nak menunjukkan bagaimana Islam menukar wajah. Daripada Kedah Tua, jadi Kedah Tua Islam, kerajaan Islam. Lepas tu naik pula kerajaan Islam, kerajaan Samudra Pasai. Ataupun kerajaan Pasai Samudra. Ni di Aceh sana. Naik kerajaan Samudra Pasai. Lepas tu naik kerajaan Islam Terengganu. Kerajaan Islam Terengganu. Lepas kerajaan Islam Terengganu, naik Melaka. Kerajaan Islam Melaka. Lepas tu kerajaan Islam Brunei, kerajaan Islam Sulu, kerajaan Islam Tidor, kerajaan Islam Ternek. Ini semua kerajaan Islam besar. Lepas ada tu kerajaan Islam lah. Kalau kita tengok Melaka, Melaka jadi kuat. Kerajaan Islam Melaka. Kuatnya Melaka ni kerana apa? Padahal dia kerajaan kecil je. Ketika para Miswara, kerana dikalah perang antara Palembang dengan Majapahit, masa tu Majapahit tengah jadi kerajaan besar, dia lari. Dalam sejarah kita semua tahu kan, lari ke Temasek, terakhir sekali pergi ke Muar, dekat Muar dia pergi ke Melaka. Buka kerajaan Melaka. Kuatnya Melaka tu kerana Islam. Bila dia duduk di Melaka 5 tahun, para Miswara, dia peluk Islam. Setelah dia dilantik menjadi Raja Melaka, 5 tahun je, dia masuk Islam. Di tangan Maulana Abdul Aziz, seorang pedagang daripada Hadramaut. Baik, masuk Islam. Bila masuk Islam, berkembang Islam. Di situlah dia panggil pedagang Arab datang mengajar kitab. Kemudian dia buat sekolah, wujudnya pondok-pondok. Dia laksanakan undang-undang Islam. Undang-undang Laut Melaka. Sampai Melaka tu menjadi kuat. 2 kali kerajaan Siam yang kuat tu menyerang Melaka, 2 kali kalah. Akhir sekali keadaan Siam serik dah. Tak nak serang dah Melaka. Sampai kepada tahun ni, tak serang-serang dah Melaka. Ini tunjukkan apa? Islam itu menguatkan Melaka. Islam tu menguatkan dia. Ramai. Lepas pada kerajaan Islam, Iskandar Shah. Para Miswara tadi tukar nama Iskandar Shah. Naik anak dia. Naik anak dia, Megat Iskandar Shah. Megat Iskandar Shah lagi kuat penganutan Islam dia. Lagi kuat. Sebab dia dah belajar dengan ulama'-ulama'. Pondok-pondok yang ada di Melaka. Lalu dah lepas pada Sultan Megat Iskandar Shah. Because 10 tahun mati dia. Naik Sultan Muhammad Shah. Muhammad Shah ni dihantar anak-anak dia semua belajar agama. Belajar tahfiz. Kalau kita kata sekarang lah. Belajar Quran, belajar tahfiz, belajar agama. Jadi baik-baik semua anak-anak dia. Lalu bila dia mati, ganti Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah seorang ulama. Diriwayatkan Sultan Muzaffar Shah ni, dia sendiri mengajar kaki tangan istana. Dia buat kuliah, buka kitab. Bila mati dia, naik pula anak dia, Sultan Mansur Shah. Ini juga seorang ulama. Zaman Sultan Mansur Shah lah, bendahara dia Tun Perak. Seorang bendahara yang warak. Beramal dengan Islam. Islam makin kembang di Melaka, makin hebat. Sehingga kerajaan Melaka itu seluas mana? Ketika zaman. Kita ingat Melaka tu setakat Melaka tu. Tak. Zaman dia menjadi kerajaan Melaka yang kuat. Zaman kerajaan Islam. Melaka tu luas. Kalau tuan-tuan pergi ke Melaka, tuan-tuan akan jumpa Bandar Hilir Melaka. Jumpa kan? Bandar Hilir Melaka. Tapi kalau tanya, mana hulu Melaka?
Hilir ada, hulu tak ada. Tak pernah Sabah. Cari kat Melaka, tak ada hulu Melaka. Rupanya hulu Melaka dilangkaui. Maknanya tanah jajahan Melaka zaman Kesultanan Islam Melaka ni, daripada Melaka tu, negeri Pahang, negeri Sembilan, Selangor, sampailah ke Kedah dan Langkawi. Makna nak tunjuk bagaimana hebat kerajaan itu kerana Islam. Islam kerana sama ada raja tu sendiri ulama' atau raja tu dinasihati oleh para ulama. Masa itu negara dan kerajaan menjadi kuat. Mati Sultan Mansur Shah ketika sedang bersiap nak mengerjakan haji. Lalu ganti anak dia Alauddin Riayat Shah. Maka dalam sejarah para ulama, Alauddin Riayat Shah termasuk dalam ulama-ulama dunia. Raja-raja dunia yang bersifat bertaraf ulama. Alauddin Riayat Shah. Dan dia seorang pengamal tarikat, ahli tasawuf. Dan dia mati pun bukan mati di istana. Dia mati di tempat suluk dia, di Pagoh, Johor. Tempat dia mati. Sedang bersuluk. Dan dia merupakan seorang ulama yang hebat. Ini Sultan Muzaffar Alauddin Riayat Shah. Ulama yang hebat. Sehingga ulama-ulama daripada Mekah, daripada India, Maulana, tak Maulana, daripada segala tempat datang bertumpu ke Melaka. Bukan saja pusat perdagangan pelabuhan dunia, tapi ialah pusat perkembangan ilmu. Ini Islam jadi kuat. Lepas mati Sultan Alauddin Riayat Shah, naik anak dia, iaitu Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah tidak lagi beramal dengan Islam. Zaman lemah, dia tak beramal dengan Islam. Rasuah berleluasa di Melaka. Orang-orang besar mula rasuah, maksiat mula berleluasa. Masa itulah kejatuhan kerajaan Melaka 1511 di tangan Portugis. Kalau tanya sebab apa Melaka jatuh, bukan sebab Melaka tak kaya. Bukan sebab Melaka tak ramai tentera. Bukan sebab Melaka tidak luas empire-nya. Ya. Kalau kita nak kira, sebuah kerajaan besar kalah di tangan Portugis. Portugis bukan datang dengan negeri Portugis. Portugis datang dengan kapal. Dan kapal ni kita katalah ada 100 buah kapal. Berapa ribu sangat tentera. Ya. Tapi boleh kalah Melaka. Mana bukan soal bandingan jumlah ketenteraan, tapi kalah Melaka kerana Islam tidak lagi diamalkan di Melaka. Islam tidak diamalkan lagi di Melaka. Itu kalahnya. Bukan soal kekayaan, bukan soal ketenteraan. Ramai tentera. Sehingga masa perang Portugis Melaka ni, Pahang pergi tolong. Sampai daripada Kelantan, pada Terengganu pergi tolong Melaka. Bukan setakat itu, tapi termasuk di antara kerajaan Islam Cerimon menghantar bala tentera dia 100 buah kapal dengan 5,000 pasukan tentera dia, dipimpin oleh seorang ulama di kalangan Wali Songo, iaitu Wali Sunan Kudus. Sunan Kudus pimpin tentera lawan Portugis, kalah. Kenapa? Kerana Islam tidak lagi diamalkan oleh kerajaan Melaka. Sehingga masa tu kan kita ada satu lagu tu, apa tu, orang dulu, bila roboh kota Melaka, papan Jawa ku tegakkan. Kenapa berkait dengan Jawa? Ya. Padahal Jawa bukan wilayah negara kita. Tapi nak cerita kaitan Islam, kaitan iman. Sampai orang datang tolong. Tapi kalah. Kenapa? Kerana kita meninggalkan Islam. Ini sebab tu kena ingat. Islam itu yang menguatkan kita. Jadi hidup kita ni kena bantu Islam. Kena bantu agama. Bantu kerajaan-kerajaan besar yang bangun tadi. Saya sebut satu contoh. Semua kerajaan yang ada, kerajaan-kerajaan Islam yang ada, kerajaan Islam Brunei. Raja dia bukan keturunan Brunei. Raja dia keturunan daripada Arab yang berkahwin jadi menantu pada Raja Brunei. Dia bukan asal orang Brunei. Tapi ulama Syarif Ali yang membawa Islam ke Brunei, mengislamkan kerajaan Brunei, jadi kerajaan yang besar. Begitu juga kerajaan Sulu. Kerajaan Sulu itu ialah Syed Abu Bakar bin Abdul Rahman, seorang daripada Hadramaut, mengembangkan Islam sehingga jadi raja Sulu, sehingga lahirnya kerajaan-kerajaan besar, sehingga Islam sampai ke Mindanao, selatan Filipina. Kalau kita pernah baca sejarah Sultan Kudrat di Mindanao, yang seluruh semenanjung, seluruh selatan Mindanao, selatan Filipina itu ialah wilayah Islam, kerajaan Sulu yang besar. Jadi kenapa? Kerana beramal dengan Islam. Termasuk satu kawasan raja. Kalau tuan-tuan buka dalam peta, cuba cari dalam pengajian geografi kita, iaitu Tidor, iaitu Buton.
Bhutan ni sebuah wilayah tak besar, lebih kurang sebesar Singapura je, sebesar Singapura tu. Wilayah dia berada di utara Sulawesi. Bhutan ini pernah menjadi pusat kerajaan Bhutan. Empire dia mana? Empire dia, keluasan jajahan dia, seluruh tanah Melayu, semenanjung Malaysia ni, sampai ke Sekenting Kerak, seluruh kepulauan Sumatera, seluruh kepulauan Jawa, sampai ke Mindanao, Filipina, dan sebahagian daripada Irian Jaya dan seluruh Sulawesi. Itu kerajaan Bhutan. Sedangkan Bhutan tu kecil je. Tapi kenapa begitu berkuasa dia? Itu juga kerana Islam. Dikatakan bahawa Raja Bhutan, Sultan Bhutan, yang terkenal, yang mengasaskan dinasti Bhutan ini, ialah seorang ulama yang hebat. Beliau bernama Sayyid Idrus Qaimuddin. Sayyid Idrus Qaimuddin, seorang ulama besar, dan dia mengarang berpuluh-puluh buah kitab. Bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Bhutan. Yang dia menjadi rujukan di pesantren-pesantren di tanah Jawa ni. Ulama-ulama belajar kitab dia. Dia sultan. Kaya, hebat dia. Seorang alim ulama. Jadi tengok, bila dia berilmu, Allah beri dia kemuliaan dengan Islam. Bila dia beramalkan Islam, Allah memberikan kemuliaan dengan wilayah dan kekuasaan. Betul Nabi Sulaiman bila disuruh pilih harta dengan ilmu, dia pilih ilmu. Sebab bila dapat ilmu, dapat jadi raja, dapat harta, dapat segala-galanya. Jadi Islam itu kekuatan kita. Jadi sebab itu kita asaskan kekuatan kehidupan kita dengan ilmu. Jadi jangan sebelum daripada nyawa disentak. Baik, habis kisah tu sikit. Jadi saya masuk sikit lagi. Iaitu disentak daripada kita harta kita. Sekejap kita cari lama. Tapi bila kita mati, sekejap je. Pindah milik tu. Tak payah pergi ke pejabat tanah. Automatik tanah kita berpindah milik. Tak payah pergi ke JPJ. Geran kereta kita berpindah milik. Yang kita bukan main sayang masa hidup. Sampai setengah tu lupa akhirat kerana sayang ke dunia. Maka kita hargai kekayaan yang ada. Harta kita ada, kita hargai. Hargai cara mana? Sebagaimana saya sebut tadi, kita olah dia, kita jadikan dia sebagai amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu, kata Sufyan As-Sawri berkenaan dengan dunia. Sufyan kata, la yastama'u fi hadha zaman li ahadin malan illa wa indahu khamsu khisalin. Tulul amal wa hirsul ghalib wa suhus syadid wa qillatul wara'i wa nisyanul akhirah. Kata Sufyan As-Sawri. Dia kata siapa ada dunia di tangan dia, dia akan menghadapi 5 perkara. Tengok kita. Betul hidup kita tadi, bila kita jadikan hidup tu dunia sebagai keutamaan, hidup tu sendiri jadi tak ada makna. Hidup kita sendiri jadi tidak ada makna. Kenapa? Bila kita fokus pada dunia, hati kita tidak tenang. Bila hidup ni, sepatutnya hidup tu tenang. Tapi bila hidup tu tak tenang, apa makna kehidupan? Apa makna hidup? Sebab tu ada orang kata dia susah-susah sampai dia kata apa? Baik matilah kalau macam ni. Maknanya apa? Maknanya kalau hidup tu tak tenang, baik mati. Jadi di mana datangnya ketidaktenangan dalam kehidupan? Iaitu daripada kita fokus kepada dunia. Dunia benda sikit, hak naknya ramai. Memang berebut. Bila berebut memang tak tenang. Akhirat itu banyak, yang naknya tak ramai. Sebab tu bila kita nak akhirat, kita tenang. Jadi sebab itulah kita, kata Sufyan As-Sawri, dia kata siapa yang ada harta, milik harta, dia ada 5 perkara. Perkara yang pertama, tulul amal. Panjang angan-angan. Ada tak orang yang milik harta, dia berhenti berangan? Tak. Sehingga Nabi kata kalau kamu ada 1 lembah penuh dengan emas, kamu akan berfikir berangan nak 1 lembah lagi. Kalau ada 2 lembah, kamu fikir nak 3. Kan kita sentiasa menjadi pemburu yang keluh kesah. Last kali masuk jauh dalam hutan, macam pemburu. Dapat seekor, seronok. Nak seekor lagi. Kejar lagi. Binatang lari lagi. Dia kejar lagi. Dapat lagi. Lepas tu nak lagi. Akhir sekali sesat dalam hutan. Begitu kita. Dunia ni, dia mengheret kita. Betulah. Bila dapat dunia, berhati-hati. Hati-hati betul jaga dunia. Supaya jangan dia mengheret kita. Jangan dia heret kita. Baik. Yang kedua ialah wahirsul ghalib. Iaitu, pada masa tu dia menjadi tamak. Dia menjadi tamak. Mana kerakusan menguasai diri dia. Jadi bila ada harta makin rakus.
Nak pula kita ada harta, lepas tu tak mengaji, tak belajar tentang harta. Jadi rakus. Kemudian wasuhul syadid. Kedekut bersangatan. Makin dapat harta, makin kedekut. Wa qillatul wara'in. Sedikit warak dia. Sedangkan orang yang selamat di akhir zaman ialah orang warak. Orang yang banyak harta, ada harta di tangan, akan hilang warak dia. Warak tu akan hilang. Kemudian wanisyanul akhirah. Dia akan lupa akhirat. Jadi kata Sufyan As-Sauri. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati dengan dunia. Bukan tak boleh ambil dunia. Ambil dunia tak apa. Kenapa? Kerana kata Nabi SAW, ni'mal mutiyah ad-dunya fartahilu tuballighukumul akhirah. Kata Nabi. Nabi kata sebaik-baik kenderaan ialah dunia. Sebaik-baik kenderaan. Kalau kita nak tonggang benda, tonggangilah dunia. Kerana bila kamu tonggang dunia, dia akan membawa kamu kepada akhirat. Tapi dengan syarat, kita yang menunggangi dunia. Bukan dunia yang menunggangi kita. Jadi kerana itulah, awasilah kehidupan kita ni sekejap sangat. Sekejap saja kehidupan. Jadi kita hargai kehidupan yang tersisa dengan amal ibadah, dengan ketaatan, guna harta untuk kebajikan, berjuang di jalan Allah dan sebagainya. Dan kemudian jasad dan tubuh kita direntap oleh apa? Oleh ulat-ulat. Jadi kita kena hargai tenaga kita sekarang, jasad kita. Biarlah kita binasakan tenaga dalam taat kepada Allah. Itu dia. Betul Tok Guna Aziz dalam keadaan uzur, sakit, melalui pembedahan prostat dia kan, bawa pundi-pundi kencing pergi naik atas pentas ceramah. Nak lagi dengar ceramah, nak ikuti lagi perkembangan perjuangan. Maknanya kita binasakan hidup kita ini dengan taat kepada Allah. Betul kena tahan kita. Letih sikit pun kena lawan. Mengantuk sikit pun kena bangun malam. Jangan duk layan dah keletih. Letih tu memang letih. Kita tak amal ibadah pun letih. Oh tak bolehlah saya bangun malam tadi sakit. Dah kalau tak bangun malam hilang ke sakit? Sakit juga kan? Sakit juga. Betul kena positif kita berfikir. Biar fikir ke arah kebaikan itu. Kalau nak cipta alasan, banyak alasan. Banyak alasan saya ni. Bukan tak nak baca Quran, amal ibadah. Tapi itulah bila baca Quran, serak tekak, sakit tekak. Bila berdiri malam, ibadah, sakit tulang-tulang. Dah kita tanya dia balik. Kalau pakcik tak bangun malam, hilang ke sakit tu? Tak hilang. Ada tu baiklah. Bangun malam. Biar sakit dalam keadaan beribadah. Daripada sakit dalam keadaan beristirahat. Jadi itu kita. Biar tubuh badan kita, biar makna, biar tua kita kerana Islam. Biar letih kita kerana Islam. Biar sakit kita kerana Islam. Jadi itu makna ibadah kita kepada Allah. Sebab ini dah benda yang kita nak bawa ke akhirat. Bila kita nak bawa ke akhirat. Sebab bila mati tu golek dalam kubur tak ada apa dah. Segala benda tidak milik kita lagi. Anak pinak tak ingat dah kita. Adik-beradik, kawan kerabat, jiran, tetangga, sahabat anda tak ada. Kalau ingat pun sehari dua je lah. Dalam Facebook Al-Fatihah. Itu pun belum tentu dia baca. Ditulis ya Al-Fatihah. Lepas tu kita jangan tertipu dengan dunia. Yang sebenarnya hak kita ialah bekalan dan amalan kita. Dan akhir sekali, penuntut yang mendakwa di akhirat. Iaitu saya ringkaskan tu, iaitu awas bersedialah kita. Di akhirat nanti ada orang nak rampas amalan kita. Di dunia kita berjaga daripada orang rampas harta. Tapi ingat, di akhirat ada orang nak rampas harta amalan kita. Maka daripada dunia sekaranglah kita cuba sedaya upaya jangan kita rampas hak orang lain. Menzalimi orang lain. Sebab bila kita rampas hak dia, kata Nabi SAW, saya bacalah satu hadis ni. Kata Nabi SAW, man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'un falyatahallalahu minhu al-yawm qabla an la yakunu dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salih ukhiza minhu biqadari mazlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhiza minhu sayyiati sahibihi fa humila alaihi. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan Nabi kata kamu jaga-jagalah jangan buat zalim pada siapa pun. Hatta pada anak kita sendiri. Suami hatta pada isteri sendiri. Isteri hatta kepada suami sendiri. Jangan zalimi. Sebab ni semua ni hak tukar nak kait harta amalan kita di akhirat nanti. Kita dah lah amalan tak banyak. Tiba-tiba kena kait pula. Kena rampas ke orang lain. Jangan. Kena berjaga-jaga. Maka kata Nabi, jangan kamu zalimi saudara kamu. Min ardihi aw syai'in.
Sama ada daripada maruah dia kamu rampas. Rampas maruah ni apa? Kita malukan dia, kita buka aib dia, kita fitnah dia, kita buat jahat kat dia. Mana maruah dia? Ataupun syai, ataupun suatu lah. Harta, kedudukan, pangkat, jawatan sebagainya. Kita rampas. Kita zalimi dia. Maka kata Nabi, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ. Maka, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ. Maka hendaklah kamu minta halal daripadanya, daripada apa yang kita rampas tadi, al-yaum, pada hari ini. Yang ni fid dunia, dalam dunia ni. Minta halal pada dia. Isteri minta halal pada suami. Suami minta halal pada isteri. Ibu bapa minta halal pada anak-anak. Kita jangan duk ego. Ego nanti habis amal kita di akhirat. Jangan ego. Yang patut kita minta halal, kita minta halal. Patut minta maaf, kita minta maaf. Jangan kita sombong. Jadi, kita minta halal. Kenapa? Nabi kata, qabla an la yakunu dinarun wala dirhamun. Sebelum tiba satu hari, yang pada hari itu tak ada makna lagi. Dinarun wala dirhamun. Segala dinar dan dirham tidak ada lagi faedah. Harta benda tidak ada faedah. In kana lahu amalun salih. Kalau sekiranya bagi kamu, anak Adam, ada amalan salih, ukhiza minhu biqadri mazlimati. Maka orang yang kamu zalimi tadi akan ambil daripada amalan salih kamu. Dia duit dia tak nak dah, harta dia tak nak dah ganti. Kita hari itu tipu dia, tipu duit. Tapi dia di akhirat tak nak ganti duit. Dia kalau dia nak ganti duit pun kita tak bawa duit. Maka dia akan ambil amalan salih kita. Kita pernah buat amalan salih, habis beri kat dia. Wa illam takun lahu hasanatun. Kalau tak ada lagi baki sisa-sisa kebaikan, maka ukhiza min sayyiati sahibihi fa humila alaih. Maka diambil kejahatan dosa kita, dosa dia, diambil dosa dia letak atas kepala kita. Itulah orang yang paling muflis. Amalan saleh habis diambil orang, dan amalan jahat orang lain dipikul atas kepalanya. Nauzubillah min zalik. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Taala. Jadi saya rasa sekadar itulah perbincangan kita pada pagi ini dengan kata-kata para hukama, iaitu berwaspadalah daripada arba'un nuhubat, daripada 4 perkara yang nuhubat. Setengah baca nahibat, tapi nuhubat daripada perkara yang merenggut kita. InsyaAllah waspada supaya kita tidak tertipu dengan dunia, dengan wang ringgit, dengan pangkat, dengan jawatan, dengan ilmu, dengan kedudukan, kemasyhuran, kemuliaan dan sebagainya. Sebab kemuliaan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu kemuliaan yang sebenar. Seorang waliullah, dia pakai baju buruk. Buruk je dia pakai. Compang-camping, ada kotor. Dia pergi rumah seorang kaya, hartawan yang kaya. Dia minta nak bertamu. Boleh tak saya jadi tetamu? Hartawan yang kaya tu hambat dia. Halau dia. Dengan caci maki lagi. Halau sebagai. Tak apalah, dia pun balik. Balik duduk lebih kurang seminggu 2, dia datang pula. Dengan pakaian yang hebat. Dia beli pakaian yang hebat dengan pakaian-pakaian kebesaran. Dia pun datang rumah orang kaya tadi. Orang kaya tadi bila tengok yang datang tu orang besar, seolah-olah daripada istana, layanlah. Layan dengan baik, suruh tu orang rumah dia, keluarga dia masak nasi dan sebagainya, nak jamu. Bila duduk kat meja makan dengan segala makanan yang banyak, maka wali tadi tanggalkan pakaian kebesaran dia. Pakaian dia besar, pakaian dia mahal tadi dia tanggal, dia letak atas kursi. Dia kata, tuan, dia kata, sebenarnya hidangan yang tuan sediakan ini dan sambutan yang hormat, yang hebat yang tuan berikan kepada saya ini, sebenarnya hakikat bukan pada saya, tapi pada pakaian ini sebenarnya. Sebab apa? Sebab satu ketika dulu saya pernah datang bertemu tuan dengan pakaian yang buruk, tapi tuan halau saya. Hari ini saya datang dengan pakaian yang baik, maka tuan menyambut saya. Maknanya tuan sebenarnya hakikatnya bukan sambut saya, tuan sambut pakaian saya. Jadi dia letak kursi itu. Jadi kemudian dia pun berkata, dia pun sa'i, adalah sa'i dia panjang wali Allah ni. Ini lihat dalam Tazkiratul Awliya dan satu kitab yang panjang tu, sebuah kitab. Jadi dia tulis, dia kata oleh kerana itu tuan-tuan, dia kata kat kita semua ni, dia kata apa? Jangan bersedih bila kamu dihina. Kerana sebenarnya yang dihina itu bukan kamu, tapi pakaian kamu. Jangan berasa sombong bila kamu dimuliakan, kerana yang dimuliakan itu bukan kamu, tapi sebenarnya pakaian kamu. Kamu tetap kamu. Jika kamu ada harga diri, maka kamu dengan harga dirimu sendiri. Ini maknanya, itu kemuliaan kita. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita tidak tertipu. Bukan sesungguhnya
kata Dr. Hamka, dia kata apa? Sangat baik untuk menjadi orang penting. Tapi lebih penting menjadi orang baik. Itu perkara yang sangat baik kepada kita semua. InsyaAllah, wallahu'alam. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.